Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali kita dalam Sukan Plus edisi Close Up minggu ini. Seperti biasa, saban minggu kita akan bawakan tetamu istimewa, tetapi minggu ini ekstra istimewa terutama dalam dunia bola sepak. Beliau bukanlah seorang pemain maupun seorang jurulatih, tetapi individu yang bertanggungjawab mengadili sesebuah perlawanan. Bersama saya minggu ini, bekas pengadil kebangsaan dan FIFA Supkidin Muhammad Saleh, atau lebih dikenali sebagai Cikgu Supkidin dalam kalangan media. So, apa khabar Cikgu? Terima kasih kerana sudi bersama Close Up minggu ini. Terima kasih Nazrin, terima kasih. Saya pun rasa bangga dapat bersama dengan Nazrin, hanya mendengar khabar daripada jauh, dan hari ini kita dapat bertemu. InsyaAllah kita bersantai insyaAllah. Okey. Sebelum kita teruskan dengan soalan pertama, sedikit trivia mengenai Cikgu Supkidin. Beliau merupakan seorang cikgu vocational sebelum menceburi bidang pengadil. Dan sebaik menceburi bidang pengadil, perkembangan keriernya terus berkembang mekar sehingga terlibat dengan pelbagai kejohanan di FIFA, di AFC dan di peringkat kelab dan negara. Jadi tetapi semua itu kisah sebelumnya. Kita nak tahu ketika ini apakah perkembangan semasa cikgu, apa yang cikgu buat sekarang? Ya, alhamdulillah selepas saya bersara lebih kurang tahun 2013-14 begitu, and then untuk sekarang ni saya terlibat dengan FIFA ya sebagai technical instructor ya, khusus untuk pengadil, dan pengkhususan saya untuk World Cup ya, competition. Jadi bermula daripada 2000 di Brazil contohnya, dari Brazil kemudian pergi ke Rusia, dan sekarang ni kita agak sibuk ya, sibuk untuk menguruskan prestasi pengadil untuk World Cup di Qatar. Dan sebahagian daripada itu saya juga terlibat sebagai consultant ya, sebagai chief instructor untuk Korean Football Association. Dan itulah yang menyebabkan saya rasa orang kata apa, ada keseronokan sikit sebagai seorang instruktor, sebagai seorang pengadil, dan seterusnya juga untuk AFC. Dan kadang-kadang itu adalah sedikit invitation daripada FAM untuk kita bersama-sama membangunkan pengadil bola sepak di FAM. Cikgu, selepas cikgu melepaskan jawatan sebagai pengerusi komiti referee pengadil FAM pada 2018, boleh nampak kat situ pattern dia, cikgu seakan lama menghilang, dan recently cikgu kembali ya, bersama media di Twitter, di Facebook dan macam ni. Jadi kita nak tahu apa yang membuatkan cikgu kembali untuk bersama pengadil tempatan. Ya, saya bukanlah kata macam bawa diri merajuk, tidak, tapi sebabkan tugasan. Saya sangat sibuk dengan tugasan saya sebagai technical instructor football untuk FIFA, untuk Korea Football Association, untuk AFC ya. Jadi jarang saya berada dalam negara ya. Dan kebetulan pada kali yang ini saya ada peluang untuk kembali ke Malaysia, and then berurusan sedikitlah untuk berikan talk sebagainya. Dan bila bercakap social media ni, saya tak pandai sangat sebab saya ni BBC, born before computer kan. Zaman saya ni belum ada lagi benda-benda macam ini. But bila seseorang perkenalkan saya tentang Twitter, tentang Facebook, tentang macam-macam lah jadi saya pun tengok kenapa saya tak membantu kalangan netizen contohnya kan, yang bercakap tentang bola sepak, tentang pengadilan. Saya cuba nak berikan mereka ni gambaran secara santai, secara mudah ya. Tetapi bukanlah mudah sebenarnya kan. Sebab apa yang kita cuba sampaikan ya, persepsi kita itu begini, tapi persepsi dia orang berbeza ya. Jadi saya tak kecil hati sebenarnya, tapi saya suka nak melihat supaya masyarakat football fraternity Malaysia ni dia adalah masyarakat yang ada knowledge tentang pengadilan. Tidak hanya sebagai pemain, peminat tapi kalau kita tahu undang-undang, kita akan lebih seronok. Orang tak akan bully kita, orang tak macam main badminton. Kalau you main badminton tak ada knowledge, kena pergi sana, pergi sini, kan orang bully kita kan, dan tak tahu nak main dengan seronok ya. Orang yang tahu undang-undang, dia dapat bermain dengan lebih selesa, lebih seronok dia tahu safety dekat mana sebagainya. Jadi saya nak
janganlah pandang untuk liga tertinggi. Kan? Pandang di masyarakat bawahan. Di peringkat sekolah-sekolah, peringkat kampung kan. Jadi itu yang saya cuba nak jadikan supaya masyarakat kita ada ilmu di mana-mana pun. Okey, baik. Cikgu, kalau melihat kepada rekod cikgu sebagai pengadil, hampir 70 perlawanan di peringkat antarabangsa dan lebih 150 perlawanan tempatan. Jadi kita nak tahu daripada mulut cikgu sendiri mengenai cabaran kedua-dua antarabangsa dan tempatan, mana yang lebih mencabar dan kenapa, cikgu? Di luar negara kita lebih seronok, kita lebih terjamin, ya, dan kualiti permainan dan sebagainya, ya. Kita rasa lebih orang kata apa, nak buat keputusan tu mudah sebenarnya dekat luar, tak susah. Ya, game dekat luar ni sama ada di qualifier round or AFC competition ataupun FIFA World Cup. It's a easy game. Cukup mudah. Okey. Ya, sebab dia orang bermain bola dan kita cuma implement undang-undang kita ni and then cuba guide dia orang supaya main dengan lebih baik, ya. Tetapi di dalam negara kita, tempatan ni, sebab kita terlampau kenal, kita close dengan coach, close dengan manager, close dengan player, kita kenal masing-masing. Jadi bila kita buat game, hati kita tu ada sedikit kesian, sedikit orang kata apa, nak gitu, nak gini. Jadi bila kita tak bagi pula contohnya, then dia orang akan mula bersikap yang tidak sepatutnya lah. Jadi bagi saya, semenjak daripada pengalaman saya daripada peringkat bawahan, daripada game-game yang youth tournament contohnya, saya rasa ini di Malaysia paling susah sekali. Susah, sebab kita nakkan jaga hati orang contohnya. Okey. Cakap pasal menjaga hati orang tu, apa yang cuba dimasukkan di situ, cikgu? Jaga hati orang ni ialah bila kita kenal, sebab tu live saya ini, masa saya sebagai referee, saya tak ada number phone seseorang. Okey. Tak ada number phone coach, manager, owner, waima players. Tak ada. Saya cuma kenal begitu saja. Kalau jumpa dekat shopping mall, Mak Syarul, how are you? Kan? Kita shake hand, okay, nice. Tapi tak ada bertukar nombor telefon. Setakat situ no, saja? Setakat situ, habis. Sebab bila kita masuk dalam padang, kemudian kita ada sakit feeling. Contohnya, satu pemain ni, saya jumpa dia di shopping mall, ya. Lepas tu selang 2-3 minggu kita kena buat game dia. Bila buat game dia, kemudian saya bagi satu keputusan yang dia tak suka. Saya tak tahulah saya betul ke tidak. Kita referee kadang-kadang kita rasa kita betul semua kan. Bukan semua betul. Jadi bila kita dah bagi decision, dia tak puas hati. Dan dia cakap, ini kau kawan. Saya fikir bila saya kawan dengan kamu. Kan? Jadi bagi setengah-setengah orang individu ni, kalau kita jumpa seminit pun kita dah jadi kawan. Jadi itulah mentalitis di dalam kalangan Malaysian football punya keluarga ni, ya. Jadi sebab tu saya kata kita kena elak benda tu. Tapi kalau you ada nombor telefon seseorang, itu malang lah. You tak akan dapat buat game dengan baik. Dia akan rasa sukar. Nanti dah malam dia hantar, apa bagi game macam ni, apa yang buat macam ni kan. Jadi kita akan rasa serba salah. Itu maksud saya, kita akan rasa sukar untuk kita buat keputusan sebab kita kenal seseorang. Itu masalah dia. Okey, baik cikgu, bercakap pasal karier cikgu, pada 2007 cikgu mengendalikan game skuad akhir Piala Dunia bawah 20 antara Chile dan Portugal. Kalau tengok dekat footage yang ada, boleh tengok dekat YouTube sekarang, layangan kad merah cikgu tu dikacau oleh seorang pemain yang merampas kad tu. Tapi cikgu kelihatan sangat tenang dan berpendirian. Mungkin cikgu boleh ceritakan sikit apa yang berlaku? Yes, orang kata kalau air tenang jangan sangka tak ada buaya kan. Penyu menangis siapa tahu kan. Jadi saya pun sama juga, dalam hati berdebar tu. Sebab itu image saya, itu personality saya. Orang dah rampas kad, cuma ada satu kad dalam poket, ya. Tapi itu pengajaran. Apa yang berlaku ialah stepping, ya. Ada satu stepping and red card. Jadi saya nak bagi red card dekat satu pemain ni. And then satu pemain lagi datang. Saya dah lupa nama dia, tapi dia main di Liga Itali sekarang ni, very top player juga. And then dia rampas kad. Alamak, masa tu kad hilang ni. Masa alamak, habislah aku ni kan. Jadi duk fikir apa yang saya perlu buat, ya, apa yang saya perlu buat. So luckily kita dah ada preparation, ya, kita study benda-benda macam ni kalau berlaku. And then tenang is number one lah, tenang. And then saya cakap dengan kapten dia, kalau you punya pemain tak return this card, and then you will receive the red card, I akan bagi red card, dia kan. Finish. And then dia bagi tahu. Then
dapat balik kad. Once dapat balik kad tu, you have to go out kan. Sebab apa ni snatch kita curi ataupun rampas kad daripada pengadil ini adalah satu sifat yang tidak boleh diterima, ya, satu kesalahan yang besar, ya, sebab dia mencemarkan ataupun mencerca seorang pengadil. Jadi sebab itu saya cuba sharekan pengalaman ini dengan kalangan footballer di Malaysia dan juga dengan referee sebagainya. Jadi jangan takut, jangan bimbang, because you protect by law. Kita cuba laksanakan game dengan baik, tetapi kalau dia orang tak nak, you have to show something that we have to protect the game. Kalau you tak buat benda ni, you cannot protect the game, you cannot protect the players because they will repeat and more and more. So we have to stop something about yang boleh menjejaskan image bola sepak, dan reputasi pengadil itu sendiri. Yes, sure. Tapi lega lah, alhamdulillah kan. Kena baik, tapi jadi viral lah. Ya, betul. Sometimes dia orang viral cuma yang kena curi kad, tapi tak tunjuk yang balik kepada kad merah tu kepada pemain yang sepatutnya kita bagi, ya. Baik cikgu, kita beralih kepada konteks pengadil dalam negara sekarang ni. Sebelum itu, secara umum, di mana kedudukan prestij pengadil Malaysia dalam kalangan negara serantau dalam Asia ni? Yes, kalau kita ambil kualiti pengadil kita di kalangan Asia, maksudnya pengadil yang keluar, yang FIFA referees, yang mana dia servis kepada AFC, FIFA, yang pergi buat qualifier round, we have very good referees. We have a good and quality referees. And kita punya referees ni dia pergi buat ataupun officiate game yang quality, game yang sukar, ya. Contohnya, bukan semua orang referee yang boleh pergi buat game di Arab country, Arab region, ya. Bukan semuanya yang boleh pergi ke Tan country, but our referees going there to officiate crucial matches, for example, to decide dia nak pergi ke mana, quarter final, semi final. So final is a bonus, ya. Final bonus, macam World Cup juga, final bonus. Tapi orang yang buat round 16, orang yang buat quarter final, semi final, ini yang sukar. So referee kita buat game-game ini. Jadi itu saya kata quality dia, saya tak bimbang, it's very good quality, ya. Now coming to kita punya local, ya, local game ni sukar sebab kita tak ada VAR, kita tak ada yang something lah, ya. Tetapi dari sudut apa nama tu quality dia average, ya. Kalau kita lihat insiden-insiden yang berlaku, some incident we cannot decide by apa nama human, they need technology, ya. But referee kita boleh buat decision, ya. It's not by luck, because of learning process. Saya ambil contoh malam yang insiden apa berlaku PJ City lawan dengan Selangor, baru kita bincang tadi kan. Macam mana referees ni bila dia tahu, dia faham undang-undang, dia faham karakteristik of player, dia faham understanding football, they give a correct decision. This is a crucial decision. It's not easy, ya, but he decide correctly. So seperti saya kata, referee kita in general, average is bagus, ya. Tapi yang bagus tu mungkin tak banyak, yang lain tu mungkin average. Jadi kita harap dia akan lebih baik pada masa akan datang lah, insya-Allah. Jadi berbalik kepada jawapan cikgu tadi, seringkali kredibiliti dan keputusan mereka ni, pengadil kita ni, menjadi sebutan dan dipersoalkan. Komen cikgu tentang di mana silapnya, adakah penyokong ni, netizen ni tidak faham peraturan ataupun kesilapan itu datang daripada pihak kita ataupun pengadil itu sendiri? Okey, dia ada dua apa nama tu elemen di situ. Satu daripada pengadil sendiri dan satu lagi daripada penyokong, ya, netizen sebagainya lah, ya. So referees dengan dia punya perception dia, dia buatkan apa nama keputusan berdasarkan kepada undang-undang, ya. Seperti kita di awal tadi kita bagi tahu, kebanyakan keputusan yang berlaku dalam Liga Malaysia ini is sukar, it's not easy punya decision, ya. Jadi yang kedua ni ialah netizen ini. Netizen ini dia melihat dari faktor kepuasan dia. Ya.
dia nak pastikan yang ini mesti ikut dia punya kelebihan untuk tim dia contohnya kan. Termasuklah manager, coach ke, the owner ke apa, kenapa tak side dekat dia kan. Tetapi untuk referee dia terikat. Dia terikat dengan undang-undang ya. Jadi balik kepada tadi, insiden yang berlaku is not easy. Contohlah saya bagi tadi kan, contohnya ialah offside. Banyak berlaku dalam Liga Malaysia ini, dalam liga yang bawah pun, di mana offside situation sekarang ni makin close. Because players sekarang dia makin hebat ya. So close, a very tight situation. How to decide this is offside or not offside ya. Jadi law mention, okay, the moment when they kick the ball, their teammate kick the ball, and then look at the player yang offside ni, adakah posisi dia offside ataupun tidak. It's very tight. But apa yang berlaku sekarang ni, netizen ni dia cerdik sebenarnya. Dia bukan tak cerdik, tapi dia seronok nak jadikan isu, nak jadikan konten untuk dia punya tadi cakap pasal social media yang the owner of the macam Twitter ke, kan, Facebook. Dia seronok apa? Dia bagi selepas dia sepak 2 langkah kita tunjuk pemain dah posisi offside. Nah, dia kata offside. Mistake kan. So dia jadi viral. Manakala peminat yang berada di kampung kan, contohnya bukan kampung semua tak pandai tak, tapi dia orang ni tak lihat senario yang sebenarnya, dia kata yes offside. Kan, jadi isu ya. Jadi itu tugas kita sekarang ini, supaya ilmu itu dikongsi ya bersama-sama dengan semua orang. Jangan kita fikirlah ini untuk orang yang atasan, ini orang bawah, medium sebagainya. Semua orang sepatutnya ada pemahaman, boleh menilai. Jadi baru dia ada enjoyment dalam football ni. Tidaklah pergi tengok gol, celebrate gol. No. Dia kena tengok, wow, the way dia pergi, and then the way the referee blow the whistle, very nice. So baru dia orang ada enjoyment, baru dia orang ada minat untuk nak involve dengan football ni. Dia sebenarnya perbezaan pendapat tu boleh, perlu diraihkan, tapi jangan sampai kutuk-mengutuk, caci-mencaci. Betul. Kalau football ni silent, tak ada orang cakap itu, tak ada orang buat ini, football tak ada apa makna langsung kan. Just pergi balik tiket, duduk, tak ada apalah. Jadi kita nak tengok juga kan, ada makan burger, ada itulah sebagainya. So something, football ni tak boleh orang duduk diam. Don't expect orang pergi tengok bola semua diam. No, kita bukan pergi tengok musabaqah kan, kena duduk diam. Tidak. Kita dalam suasana yang nak tengok menarik. Luar daripada stadium, another scenario. Pergi kedai kopi kan, duduk sembang. Biasanya netizen ni dia lebih cerdik, dia lebih pandai daripada yang penguat kuasa ni, yang pengadil ni, sebab dia akan cerita, nampak bini-bini kan, ini sepatutnya offside, ini sepatutnya. Jadi benda tu bagilah untuk ada satu feeling dalam football ya. Okey, cikgu, sekarang ni cikgu tidaklah terikat ataupun bekerja dengan FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, secara terus, kerana cikgu adalah instruktor teknikal kepada KFA, iaitu Persatuan Bola Sepak Korea Selatan di bahagian pengadil. Betul cikgu. Jadi tetapi dengan pengalaman luas yang cikgu ada dalam membantu meningkatkan martabat pengadil negara, apakah tawaran yang boleh lagi diberikan oleh FAM dan apakah elemen yang perlu diperbaiki bagi pandangan cikgu? Saya perlu berkongsi pengalaman ya, sebab apa, bila saya pergi ke KFA Korean Football Association, berbincang ataupun cuba membentuk kembali proses yang berlaku di KFA, kita lihat banyak investment yang dibuat. Contohnya kursus ya. Kursus bukan kita pergi kursus tu untuk sekaligus katakan 200 orang. No. Kita pergi kumpulan kecil. Kumpulan-kumpulan kecil ya, kumpulan elit, kumpulan assistant referee dan sebagainya. Jadi investment dari sudut mengadakan seminar, tentu kena keluarkan kewangan dan sebagainya ya. Investment untuk meningkatkan lagi mutu pengelan. Bagaimana? Bukan hanya dalam kelas, juga di luar kelas. Contohnya di padang, lakukan praktikal bersama dengan pemain dan sebagainya. Jadi di FAM baru-baru ini, minggu yang lepas contohnya, kita juga cuba praktiskan yang sama. Dan saya dapat lihat bagaimana pengadil yang mengikuti program seminggu yang lepas, mereka macam teruja, mereka macam ini yang kami nak, ini yang kami perlukan ya. Not inside the classroom, but kita bawa juga dalam practical session dan tunjukkan latih to be. Referee kena latih to be, like a pilot kan. Pilot kalau kata baru terbang, katakan baru sehari, nak bagi naik pergi ke England, London, tentu tak berani kan, tak boleh. So dia kena latih. So referee ni pun kita buat latih to be.
set piece situation sebagainya. So, apa yang saya nak cuba sampaikan di sini, jangan ambil ringan. Ya. Sebabkan satu pengadil ni buat keputusan yang baik dan kita abaikan yang lain. No. Betul. Adakan lebih banyak kursus, adakan lebih banyak orang kata investment untuk referee ni supaya dia dapat tingkatkan. Dia orang dah ada kualiti, cuma nak enrich, nak lebih baikkan lagi dia orang. Cakap pasal investment, mungkin sudah masanya kita bawa VAR, cikgu. Why not? Tadi kita dalam sesi kita banyak kita bercakap juga pasal tight situation, difficult. Kalau kita lihat dalam bola sepak negara kita ni, berapa banyak insiden penalti, berapa banyak yang betul, berapa banyak yang tak betul. Dengan VAR kita ada peluang kedua, kan? Kan dia sempat bertaubat lah sebelum dia buat keputusan, kan? Jadi bila dia tengok, okey, katakan first incident, sebab VAR ni dia akan check semua sekali. Dia check penalty area, dia check goal, setiap kali goal dia check, offside dan goal dia check. Kalau bagi salah kad dia check. Jadi ada peluang yang kedua kalau pengadil ni buat salah. Balik kepada situasi dalam Malaysia, insiden ni apa yang saya kaji tengok, bila ada orang bagi, kadang-kadang bukan daripada FM, netizen bagi kat saya, kan. Ada orang daripada Twitter, cikgu tengok ni, kan. Mesti, oh, saya tengok memang mencabar, kan? Memang mencabar. Dia quality insiden tu macam dekat luar negara juga memang sukar, cuma decision tu maybe ada yang betul, ada yang tak betul. Tapi dengan ada VAR contohnya, dia ada peluang kedua, datang balik, tengok semula betul tak betul. Sama konsep dia kalau kita menonton dekat rumah. Referee belum bagi penalti, kan. Apa yang kita tunggu? Kita celebrate penalti? Tak. Kita tunggu, ada ulang, tunggu ulang. Tengok dia ulang, oh betul patutlah penalti, kita nampak kena slow motion. Kalau tengok sekaligus tak nampak. But macam VAR, dia ada slow motion, dia ada live dan sebagainya. So, dengan cara ini, cara tak langsung, kita dapat protect the game. This is the moment. This is about VAR. Protect the game mean team tu dapat penalti, salah. Datang dekat VAR, check. Oh, confirm salah. Jadi, team itu kalau tak ada VAR, dia menang. Tapi dengan ada VAR, kita dapat eliminate benda ni. Okey, tadi kita cancel. Now, I cancel the penalty. I bagi drop ball, or I bagi direct free kick ataupun indirect free kick. Jadi, team tu yang sepatutnya tadi kalau tak ada VAR dia menang, dah jadi cancel. Jadi, outcome dia selepas perlawanan tu, tim yang sepatutnya menang, tim yang sepatutnya kalah lah. Ya, kan? Jadi dengan sebabkan kita dapat memperbetulkan kesilapan itu sebelum pengadil meniupkan whistle terakhir. Sebab kalau pengadil tiup whistle terakhir, habis dah. Tak boleh nak patah balik lagi dah. Jadi itulah the beautiful about VAR. It's not to re-refreeze again, but hanya certain area yang mana yang crucial, yang mana ada really orang kata mistake, clear mistake. Itu yang dia akan ubah. Yang lain tak apa. Itu yang buat VAR. Okey, baik, cikgu. Cikgu, dengan tomahan, herdikan dan penulisan negatif di media sosial, cikgu rasa adakah itu menyumbang kepada faktor yang menyebabkan orang ramai tak nak jadi pengadil? Ataupun macam mana perkembangan pengadil dalam negara sekarang bagi pandangan cikgu? Yes, ada impact dia, ya. Saya pun pernah bila kata keluarkan statement di Twitter, di Facebook. Tapi saya suka lagi di Twitter. Di Facebook suka sikit. Facebook saya tengok teruk lah, mati ya. Tapi di Twitter agresif dia lain macam sikit. Di Twitter saya nampak people lebih acceptable, dia lebih intelligent, terbuka. Ya, terbuka, terima, kan. Bila saya buat satu statement, saya tak mempersoalkan credibility pengadil. Saya cuba mendidik rakan-rakan kita di luar sana tentang ilmu membuat keputusan. Apa saya patut buat, ya. Jadi itu. Jadi penulisan itu juga katanya di FM menjejaskan tumpuan pengadil, sebab kedudukan saya sebagai bekas chairman, kedudukan saya sebagai seorang instruktur FIFA dan sebagainya, mungkin dia orang rasa terjejas. Okey, fine, katakan saya akan berhenti sebab persepsi yang saya buat ini mungkin berbeza dengan apa yang dia orang nak terima, ya. Lepas itu pula, untuk setengah-setengah yang netizen, ya, memang kita rasa macam agak kecewa juga, kan. Bila letakkan satu simbol macam ialah simbol macam binatang yang kita tak suka ni, kan, terhadap muka pengadil dan sebagainya. You kena ingat, ya, bila you buat benda begitu, pengadil ni tak terjejas sebenarnya. Dia orang okey, fine. Pengadil ni boleh terima kalau dalam padang 30,000, 40,000 orang duk maki dia boleh terima, tak ada masalah. Tetapi bila you letakkan dalam satu social media, pengadil ni ada yang berhenti disebabkan soal family.
Bila letakkan gini, dia orang ambil ini gambar family dia masa bercuti, ini family dia, anak dia. Jadi pengadil kita rasa macam terancam, rasa macam malu dengan family yang dah berkahwin, malu dengan mak mentua, pak mentua sebagainya. Sebab itu ada pengadil yang berhenti dan ada yang tak suka sebab dia cakap dia terdedah. Jadi manusia ni sekarang ni, kalau dia cakap okey hari ni berhenti jangan main Facebook, susah. Pengadil kita pun kita kata advice dia, janganlah main banyak social media ni sebab nanti susah you all kan. Tak boleh, susah nak berhenti benda ni jadi soal implikasi, impact daripada apa yang dibuat oleh netizen tu ada. Jadi cikgu, bagi mengurangkan jurang antara peminat dan referee ni, adakah cikgu rasa perlu diadakan sesi macam program santai, sesi temu ramah antara peminat dan pengadil untuk bagi peminat itu melontarkan apa segala soalan seperti yang dibuat setengah kelab, sesi pertemuan kelab dengan peminat. Adakah perlu dalam pengadil ni? Ya, saya ingat Datuk Hamidin pernah buat sebelum ini, selepas dia menjawat jawatan tu, then kita pergi ke some place, location, jumpa dengan peminat, and then peminat mula bertanya tentang perkembangan FM dan sebagainya. Ada juga bertanya tentang pengadil tapi sikit tak banyak. Cuma dia cakap pastikan pengadil ni bagus kan. Jadi kita pula fikir dah bagus dah. Tapi depan-depan peminat boleh cakap memang dia dah bagus. Dia orang tak percaya. Peminat dia tak nak ambil tahu apa yang you buat dekat sini. Contohnya kita buat kursus 2 hari 5 hari contohnya kan. Betapa sukanya dia orang meneliti, tak tidur malam sebagainya untuk nak mendapatkan keputusan sebagainya. Dia orang tak mau peduli, dia orang nak tahu pengadil mesti baik. Tapi kita tanya pula, nak pengadil baik yang macam mana? Macam tu kan. Tapi itu cadangan yang sangat baik. Dan ada juga ura-ura daripada setengah kalangan press. Dia cakap, boleh tak cikgu kita buat macam one slot di media kan tentang undang-undang? Yes, boleh. Apa salahnya? Jadi saya fikir ramai juga peminat nanti menunggu-nunggu kan. Hari ni kita nak bincang pasal penalty area incident. Hari ni nak bincang pasal handball kan. Jadi kalau ada soalan pasal handball, kita bercakap lah. Boleh juga kan. Jadi itu secara tak langsung peminat dia akan merasakan pengadil ini not lah macam dia orang fikir cannot touch dia orang tak boleh sebagainya. Dia orang pun biasa, masih biasa Dan kalau kita bertanya, dia orang akan bercakap, dia orang akan bagi tahu apa yang perlu. Tapi terpulang dekat kita pula ni kan, boleh tak kita terima bila keputusan itu tak sama dengan apa yang kita nak kan. Jadi itu masalah dia kan. Betul. Baik, dengan harapan Cikgu Supkidin itu tadi, setakat ini saja perkongsian menarik bersama otai kita, Cikgu Supkidin Muhammad Saleh. Sebenarnya memang banyak lagi soalan nak ditanyakan, tetapi masa mencemburui kita. Jadi kami warga Sukan Plus mendoakan cikgu diberikan kesihatan yang baik dan berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi selepas ini. Baik, saya Nazrin Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.